Okay, good morning, good afternoon, good evening, selamat pagi, selamat petang, selamat malam dari mana anda tonton. Hari ini adalah satu podcast special dari Champion Podcast. Pada hari ini, macam episod sebelum ini, kita berjaya menjemput seorang pensyarah yang selalu bercakap untuk cikgu-cikgu di KPM. Bagi saya, beliau adalah seorang blogger, seorang YouTuber, seorang yang sangat arif dalam pendidikan STEM. Ya, sebagai guru bahasa Inggeris, saya pun banyak belajar dan membaca apa yang dia post di Facebook dia. So, without further ado, saya akan menjemput dia ke atas paparan. So, dia boleh perkenalkan dia diri dengan lebih lanjut. Yeah. So our guest today is Dr. Ohman. Dr. Ohman, so sebelum kita bermula, bolehkah anda perkenalkan diri anda dan berkongsi sedikit mengenali latar belakang pendidikan atau pengalaman anda dalam bidang STEM? Okey, terima kasih. Salam sejahtera, selamat petang. Assalamualaikum semua. Saya Osman Talib. Kini saya menjawat jawatan pensyarah di UCSI University. Selepas bersara wajib daripada Universiti Putra Malaysia. Saya telah mengikuti 3 peringkat pengajian dan tiga universiti yang berbeza. Okey. Ijazah pertama saya di UKM bidang kimia, kemudian saya menyambung master di bidang pendidikan sains dan kemudian saya berpeluang ke luar negara di Australia mengambil doktorat saya dalam bidang lebih kurang animasi dalam pengajaran kimia. Okey. Jadi itu 3 bidang yang berbeza lebih kurang dan juga 3 universiti yang saya dapat menimba pengalaman lah. Masing-masing universiti itu ada dia punya kelebihannya untuk saya belajar. So saya dah habis lah. Dah tak ada lagi peringkat yang tinggi yang boleh saya pergi. Dan oleh kerana pendidikan saya itu melibatkan pendidikan kimia, pendidikan sains, maka yang digembar-gemburkan sebagai STEM itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing bagi saya dan saya boleh melihat daripada satu perspektif yang mungkin sedikit berbeza. Saya cuba memahami KPM, kenapa ia sangat beria-ia untuk melaksanakan KPM, tetapi ada beberapa perkara yang maybe KPM tak ambil cakna. Sebenarnya apa yang berlaku di luar negara tak seperti yang kita mungkin gambarkan oleh sebahagian guru bahawa STEM itu dilaksanakan sebagaimana yang kita cuba laksanakan di sini. Malah anda mungkin terkejut bila saya katakan guru-guru di luar negara, di Jepun umpamanya, mereka tak kisah pun tentang STEM. Guru-guru di Finland pun mereka tak kisah tentang STEM kerana pada mereka subjek sains itu telah pun berintegrasi di dalam pengajaran mereka sebab sistem mereka tu sistem di mana satu guru mengajar beberapa subjek. Jadi sambil mereka mengajar matematik, mereka masukkan sains yang mereka ajar juga dan mereka juga masukkan juga elemen-elemen yang lain. Jadi STEM tu pada mereka lebih kepada bidang kerja di peringkat yang tertinggi. Okey. Yang maybe dibicarakan dari segi melahirkan guru yang lebih berwibawa untuk mengajar sains dan matematik, bukan guru untuk mengajar STEM. STEM tu hanyalah suatu gagasan sahaja. Okey, satu payung sahaja. Bukannya STEM itu sesuatu yang kita kena ajar mengikut 4 bidang. Lepas tu 3 bidang, lepas tu 2 bidang. Akhirnya kita pun tak pasti bidang apa yang kita nak ajar sebenarnya. Okey, contoh yang paling mudah beginilah ya. Kalau katakan dapat surat kan daripada pihak-pihak lain mengatakan sila hantar 3 orang guru STEM. Kita nak hantar siapa? Kita pun confuse nak hantar guru mana. Tapi kalau kita kata macam zaman-zaman dahulu kan, zaman dahulu kala kita kata sila hantar 3 guru biologi untuk kita mengajar pedagogi biologi. Jadi mudah kita hantar. Sekarang ni semua pihak confuse. Okey. STEM tu sebenarnya bagaimana? Anak kita pun confuse lah. Jadi latar belakang saya tentang STEM tu begitulah. Dan saya mengikuti sangat rapat
perkembangan di serata dunia ya. Dan saya ambil kelebihan berkenalan dengan ramai ibu bapa yang menghantar anak mereka belajar di luar negara. Mereka belajar di luar negara, jadi anak mereka bersekolah di luar negara. Jadi di samping saya juga berada di sana sekali-sekala, maka saya rumuskan bahawa kita ini istilahnya maybe misleading. Okay, bukan saja STEM tetapi juga KBAT, juga misleading. Kita mendapat itu, kalau pepatah mengatakan, pepatah bukan saya cakap, pepatah mengatakan seperti kera mendapat bunga. Jadi bila kera dapat bunga, dia tak tahu nak buat apa, akhirnya bunga tu hancur. Okay, jatuh di tangan orang yang tidak boleh menghargai KBAT dan tidak tahu menghargai STEM. Jadi itu maybe kesimpulan awal lah, saudara Sin ya. Kalimah panjang tu, nak sikit tadi je tapi panjang ya. Dan pengetahuan juga, saya juga pernah bekerja tak lama, lebih kurang setahun di Jabatan Kimia Malaysia. Okay, sebelum saya bertukar profession menjadi guru dan akhirnya sekarang jadi pensyarah. Okay, Sin. Okey, jadi soalan seterusnya, apakah pemikiran awal anda tentang perubahan kurikulum yang dijanjikan pada tahun 2027? Kerana sedikit sebanyak ini pun akan berbalik kepada STEM. Apa pandangan doktor terhadap struktur yang sudah dilukis keluar oleh KPM tentang ini? Adakah dia lebih menjurus kepada Jepun, akhirnya mengikut Jepun, atau dia hanyalah rebranding sahaja? Okey, sebenarnya pun tidak heran dengan STEM pun. Saya pernah bertanya seorang profesor di Jepun, kalau nak didefinisikan Jepun, sebenarnya mereka lebih kepada STEAM. Okey, mereka ada arts. Okey, mereka tidak melihat STEM itu sebagai sesuatu yang perlu. Kalau di UK umpamanya, STEM itu digunakan untuk pihak-pihak lain membekalkan sumber-sumber yang lebih banyak kepada sekolah. Jadi pihak sekolah mengajar seperti biasa, sains, matematik seperti biasa, tetapi mereka dapat sumber yang lebih banyak, ibu bapa yang maybe lebih terlibat kerana mereka merasakan masa depan itu masa depan yang perlu ada pengetahuan tentang sains, matematik dan engineering. Mana-mana ibu bapa yang dalam bidang engineering, dalam bidang matematik, mereka terlibat sebagai satu komuniti sebab sekolah di luar negara maju adalah sebuah komuniti. Jadi mereka dapat merasakan kelebihannya menggunakan komputer, menggunakan laptop, menggunakan printer 3D. Tetapi STEM itu tidak di hadapan. STEM itu berada di payung sahaja. Okey, tetapi pengisian dia adalah sesuatu yang berkaitan dengan sains dan juga sesuatu yang berkaitan dengan matematik. Cuma bezanya kalau dulu mereka pergi makmal, mereka buat lukisan 3D, mereka tak boleh print lah. Tapi sekarang mereka boleh print untuk 3D. Jadi mereka melihat itu sebagai satu pendekatan yang pada saya sepatutnya begitu. Kita telah mendahulukan perkataan STEM itu keterlaluan. Mula-mula kita ubah bilik sains kepada bilik STEM. Tukar guru sains ke guru STEM. Tukar iron sains ke iron STEM. Tak cukup satu iron STEM, kita ada 3 iron STEM. STEM A, STEM B, STEM C. Kita tukar jawatan kuasa STEM. Kita tukar program-program di kalangan pelajar untuk buat pertunjukan, tukar kepada STEM, kita tukar kepada pusi STEM, kita tukar kepada semuanya tukar kepada STEM. Jadi kita cuma menukar perkataan sahaja, tetapi isinya tidak berubah, malah sama saja seperti ada ataupun tidak ada STEM. Jadi STEM ni sebenarnya dia bermula dengan inquiry. Inquiry itu di peringkat bawah. Di peringkat bawah itu adalah kita untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berminat sains dengan matematik. Kita sebut sains, okey, di peringkat bawah, kita tak sebut STEM. Sebab pelajar di peringkat bawah, sekolah rendah, kita ajar mereka mengenal fenomena alam. Tidak ada tajuk sains pun tak apa. Apa dia fenomena alam yang kita ajar? Contohnya pelangi. Macam mana pelangi terbentuk? Okey, macam mana air bila panas dia mendidih. Kita ajar mereka konsep yang asas tentang fenomena yang mereka boleh lihat dengan mata mereka. Maka mereka kata, wow, macam itu rupanya pelangi. Kenapa pelangi berlaku? Okey, kerana adanya let's say cahaya masuk ke dalam titisan air dan dia terpecah kepada warna pelangi. Cukuplah setakat itu.
dan mereka pun kata, wah patutlah macam itu. Dan kita buatlah eksperimen yang simple dalam mal. Jadi itu sebenarnya yang berlaku di barat, dan mereka tidak berubah pun, cuma yang ubah tu dia punya alat sahaja. Dia punya alat tu semakin canggih, alat itu semakin menggunakan teknologi. Tetapi mereka mengajar sains sama seperti mereka mengajar sains sebagaimana mereka mengajar dahulu. Okey, cuma guru mereka diberikan latihan supaya dapat memperbagaikan sumber-sumber sains, supaya sains itu dapat diterapkan kepada pelajar, supaya akhirnya nanti mereka akan memilih aliran sains yang akan bawa kepada elemen-elemen STEM kemudian. Mereka jadi engineer, mereka adalah STEM. Mereka nak jadi arkitek pun STEM. Jadi mereka jelas di situ. Tapi kita tak jelas. Kita nak mulakan STEM daripada buayan sampai ke liang lahat. From cradle to grave. Okay, daripada buayan ke liang lahat. Okay, sebenarnya STEM ini kita bercakap satu benda yang saya guna perkataan ubiquitous. Benda yang memang ada di sekitar kita. Kita tak perlu susah payah. Kita cuma perlu definisikan STEM tu bila sampai masanya. Okay, saya nak tanya ya, ada tak kita fakulti STEM di IPTA? Kita tak ada fakulti STEM. Kita ada fakulti engineering. Kita ada jabatan matematik. Kita ada fakulti architecture. Kita ada, sebab kita mengkhusus. Kan? Jadi di bawah ni kita cuma nak campur kan? Lepas tu kita mengkhusus. Jadi kita dah pening dulu di peringkat awal. Okey, jadi itu maybe satu salah faham yang saya tak tahu di mana silapnya, tetapi saya boleh menjangkakan bahawa ketika kita berada di tangga ke-40 lebih PISA, okey, sekarang dah 56 saya ingat ya, ketika itu kita dah panik. Bila kita panik, maka kita munculkan PPPM, dan dalam PPPM tu kita gabungkan pakar ini akan menunjukkan kepakaran masing-masing dan mereka lakukan secara silo. Orang matematik bincang macam mana kita nak jadikan matematik tu terbaik untuk pelajar sekolah rendah sampai sekolah menengah. Orang sains berbincang untuk menjadikan sains itu yang terbaik. Jadi mereka bincang secara silo. Bila secara silo, mereka tidak perasan bahawa kumpulan lain juga berbincang untuk menjadikan yang terbaik. Sedangkan kita sepatutnya menyederhanakan semuanya. Kita ada moderator untuk memastikan tidak ada subjek yang terlalu tinggi supaya semua subjek boleh diterima oleh pelajar seadanya berdasarkan usia. Sebab itu budak tahun 3 dah belajar inferen. Mereka tak faham inferen. Okey, mereka dah belajar pemboleh ubah yang dimanipulasi. Mereka tak boleh gambarkan. Jadi sains telah menjadi suatu istilah. Bukan lagi memahami fenomena ataupun konsep. Okey, saya nak bagi faham pada pendengar ya. Kita kena ajar fenomena dahulu sebab fenomena tu banyak konsep dalamnya. Jadi kita ajar fenomena yang besar-besar. Contohnya air bila kita panaskan dia mendidih. Kenapa dia mendidih? Air itu menyerap haba. Okey, bila air itu menyerap haba, air itu adalah molekul-molekul yang akhirnya dia akan bergerak dengan cepat dan terlepas ke udara. Cukup. Okey. Jadi kita buatlah kita buatlah contohnya eksperimen. Kalau kita goncang satu benda dia akan terkeluar. Jadi itu adalah imajinasi yang kita lahirkan dalam bentuk amali kepada pelajar. Guru-guru kena meneroka semua itu. Jadi itu yang kita nak ajar. Lepas tu baru kita ajar konsep tenaga kinetik. Okey, dia menyerap tenaga haba dan molekul air menyerap tenaga kinetik dan dia bergetar dengan kuat, maka ikatan hidrogen antara molekul air akan semakin lemah sebab molekul air berjauhan dan air yang di permukaan akan terlepas, lebih mudah terlepas ke udara. Itu namanya. Okey, jadi konsep pemeruapan dengan konsep pendidikan pula peringkatnya lebih tinggi. Okey, sepatutnya begitu dan silibus yang lama sebenarnya saya rasa begitu. Tetapi kita masukkan contohnya peraturan makmal sains. Sedangkan makmalnya tak ada. Naklah menggunakan sinki apabila membasuh bahan kimia. Okey, jangan buang bahan kimia ke dalam sinki. Naklah membasuh alat. Pelajar tak pernah tahu pun tabung uji itu apa. Okey, tapi ada dalam tahun 1. Okey, sekarang ni saya lihat dia dah naik
dia tak ada tahun 1, ada tahun 1 ya, sampai tahun 5, tahun 6 dah tak ada dah. Sebab setiap tahun benda yang sama berulang, pelajar tak pernah masuk makmal sains. Sedangkan bilik sains pun tidak ada. Jadi apa yang saya sebut dekat sini, sebenarnya pemahaman kita kepada STEM itu menjadikan dia celaru. Dan contohnya kita buang KHB, kemahiran hidup bersepadu. Kita buang, kita ganti RBT, reka, bentuk dan teknologi. Kita masuk coding dan macam-macam dalam tu. Kononnya untuk kita menjadikan ia itu sebagai satu elemen STEM untuk mencapai IR 4.0. Sedangkan RBT itu subjek yang kosong, subjek yang penuh dengan istilah-istilah yang guru pun tak mampu nak sampaikan. Dan mereka menggunakan makmal-makmal KH yang dalam itu dia menggunakan makmal KH yang dalam tu banyak alat-alat peninggalan KH yang dah berkarat. Komputer tidak ada. Maybe ada kot 1-2 sekolah. Tetapi subjek ni diambil oleh semua pelajar seluruh negara. Akhirnya dia menambahkan beban pemikiran murid yang tidak mendapat apa-apa daripada subjek RBT. Sedangkan di luar negara, bila teknologi semakin maju, mereka menggunakan mesin yang sederhana, mereka tukar kepada mesin yang lebih advance, tukar kepada mesin digital. Itu yang mereka buat, memasak umpamanya. Mereka menggunakan sampai alat-alat yang baru keluar untuk memberikan pengetahuan, kemahiran, minat. Jadi itu dianggap sebagai kemahiran hidup untuk mereka hidup nanti walaupun mereka tidak berjaya dalam akademik. Tetapi dalam masa yang sama, latihan-latihan itu memberikan pelajar ruang untuk berfikir. Bukan diada-adakan dengan membelit-belitkan soalan seperti KBAT. Soalan mereka straightforward sahaja. Beberapa kali saya sebut dah. Soalan yang susah itu melibatkan lebih daripada satu langkah. Kalau benda tu lebih dari satu langkah, dia akan menyebabkan justifikasi. Contoh kita katakan, you nak pergi mana? Saya nak pergi kedai. Satu je. Habis. Senang. Kenapa nak pergi kedai? Jadi ia melibatkan reasoning. Saya pergi kedai kerana. Jadi bila 2 langkah, dia akan jadi reasoning. Sebab apa pula kita pilih barang itu? Maka kita nak combinekan semua yang kita faham jadi lebih kompleks. Jadi negara luar buat macam itu. Dia katakan soalan yang straight, 1 langkah. Soalan yang 2 langkah melibatkan reasoning. Soalan yang 3 langkah melibatkan tahap tinggi dalam reasoning. Dan melibatkan maybe analisis lah. Tapi mereka lebih sebut reasoning. Kita tak. Kita sebut KBAT. Berfikir aras tinggi. Dan dia mestilah mengelirukan murid. Saya dah tunjukkan macam-macam bukti dalam saya punya medsos. Bahawa soalan yang dikemukakan itu sebenarnya melanggar prinsip membina soalan, menggubal soalan. Kita tidak boleh matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Matlamat kita baik, tapi cara kita tu tak baik, tak boleh. Matlamat kita nak tolong orang miskin, tapi kita pergi curi orang lain, duit orang lain, tak boleh. Matlamat kita nak membina rumah orang miskin, tak boleh bina atas tanah orang kaya, kerana itu hak orang kaya. Jadi kita sekarang matlamat telah menghalalkan cara. Kita nak capai matlamat berfikir tinggi, kita buat soalan-soalan yang melanggar hukum hakam penggubalan soalan. Jadi banyak benda lah yang sebenarnya selama ni tertutup. Tak siapa pun tahu. Kalau tidak ada medsos, saya pun bercakap bersama rakan-rakan sahaja. Tapi bila ada medsos, saya berpeluang untuk berkongsi apa yang ada di luar sana, dan sebenarnya itu adalah bertujuan untuk kita menyedarkan semua pihak. Ibu bapa tertanya-tanya kenapa anak mereka dapat kosong sedangkan dia pun tak faham soalan itu. Macam mana dia nak menjangkakan anak dia boleh buat? Dia sendiri pun tak faham. Kalau tak faham kita masih boleh terima, tapi soalan itu memang tak jelas dan tidak boleh diselesaikan dengan apa cara sekalipun. Tetapi guru ataupun pengubah soalan dia ada skema dalam kepala dia. Jadi dia akan bercakap berdasarkan skema kepala dia, tetapi dia tidak merujuk kepada soalan yang pelajar tidak faham. Sin. Panjang saya cakap ni, kau relax je. Saya rasa itu.
Sebelum saya pergi ke soalan seterusnya, saya pun mau bagi peluang kepada Dr. Oti. Saya panggil nama glamour doktor lah, Dr. Oti. Kerana saya rasa KPM tidak menjemput doktor untuk persidangan untuk perbincangan KPM. Mungkin saya rasa ada salah faham, dan saya rasa doktor saya beri doktor untuk clarify, sebenarnya doktor sebenarnya mahu membantu mereka, kita punya syllabus supaya lebih bagus. So apa yang doktor mahu katakan, kalau after podcast ini lebih banyak orang dari KPM mulai faham apa yang doktor utarakan. Sebenarnya doktor pun tak mau ambil, saya percaya doktor pun sebenarnya tak mau ambil contoh-contoh daripada buku pelangi apa-apa untuk sebagai contoh dalam medsos Dr. Oti. So what you want to say on this? I give you the chances so that Okey, terima kasih. that Tadi there saya will, tadi yeah. saya tak jawab lagi. Okey, Uh, saya sangat bimbang untuk silibus 2027 sebab rangka yang ditunjukkan itu hanya mengubah tahap 1 2 tahun pertama, tahap kedua 2 tahun kedua dan tahap ketiga 2 tahun seterusnya, iaitu tahun 5 dan tahun 6. Itu adalah satu, saya tak nampak itu ada masalah pun. Maybe ada kebaikan dia. Tetapi for what reason buat macam tu? For what reason dia buat macam tu lah. Dia kena ada reason. Lepas tu dia tulislah tahap 1 bermula dengan membentuk karakter sampai tahap 6 membentuk karakter. Kemudian ada slot untuk karakter. Saya pun beri pandangan bahawa karakter tidak memerlukan slot. Tidak ada satu negara pun yang ada satu slot khas untuk membina karakter. Tidak ada. Kenapa kita tak melihat? Kalau kita tak nak melihat negara Eropah, kita lihat negara Asia. Kalau Jepun jauh sangat contohnya. Okey, kita mungkin ada Singapura. Takkanlah Singapura itu langsung tidak ada sesuatu yang boleh kita pelajari daripada dia. Sedangkan Singapura itu adalah jiran kita di seberang tambak saja, bukan sahaja satu bas. Kita boleh naik kereta api beramai-ramai nak pergi sana. Ini kita sibuk nak pergi Finland, hanya nak bergambar, balik ke Malaysia, kita tak tahu apa benda sebenarnya. Okey. Walaupun tidak semuanya bersifat begitulah. Okey. Jadi silibus 2027 ni saya pun tak pasti. Saya pun tak pasti kenapa tiba-tiba keluarnya kerangka yang telah dikeluarkan itu. Dan saya lihat kerangka itu sebenarnya tidak menggambarkan apa-apa pun sebab membina karakter itu memang telah ada dalam falsafah pendidikan negara. Kita tak pernah pertikaikan. Yang kita pertikaikan perkara-perkara yang menyebabkan pembinaan karakter itu terhambat, terganggu. Sebagai contoh, guru terpaksa mengajar silih berganti setiap 30 minit, okey, dengan sekali rehat. Lepas tu guru terpaksa mengejar silibus. Jadi hubungan cikgu ataupun guru dengan murid itu adalah hubungan untuk menyampaikan sebanyak mungkin informasi kepada murid. Jadi bila itu berlaku, nilai-nilai kemanusiaan tidak ada. Dalam subjek moral pun kena ajar banyak benda. Okay? Dalam subjek agama pun kena ajar banyak benda. Dalam subjek PJ, pendidikan jasmani pun kena baca banyak benda. Okay? Dalam pendidikan seni pun kena ajar banyak benda, kena faham banyak benda. Akhirnya pelajar kita tu tak boleh nak berfikir. Jadi karakter mereka sebagai besarnya dipengaruhi oleh situasi sekolah. Kalau sekolah tu baik, maybe dia dapat belajar. Tapi kalau sekolah tu ada isu di mana-mana, maka dia akan menjadi sesuatu yang lebih teruk. Kita tak boleh ajar moral dengan bercakap. Kan kita kena ajar moral dengan aktiviti di sekolah. Sebab di rumah kita boleh buat aktiviti seperti sekolah. Sekolah boleh buat aktiviti. Contohnya, mengumpulkan pakaian. Contohlah kan. Jadi dia balik rumah minta mak dia baju ke apa, whatever. Jadi nampak bahawa dia empathy kepada orang yang susah di sekitar sekolah. Kita nak masuk sekolah susah tau. Jadi itu subjek moral. Okey, lepas tu bila mereka melakukan aktiviti, mereka nampak kaum Cina. Cara kaum Cina bergaul sesama Cina. Cikgu tegur, awak kena berpasangan dengan kaum Melayu dan India. Okey, orang Kadazan kena berpasangan dengan orang ni. Jadi kenapa cikgu? Contoh kan, kerana kita adalah negara yang memerlukan perpaduan.
Jadi mereka tak biasa dengan orang Cina. Orang Cina tak biasa dengan orang Melayu. Orang Melayu tak biasa dengan orang Kadazan. Orang Kadazan tak biasa dengan orang Murut. Orang Murut tak biasa sebab dia dengar orang Dayak cakap, tak faham. Jadi sekarang kita kena gunakan bahasa Malaysia sebagai contoh. Jadi elemen itu perlu berlaku begitu. Sebab itulah subjek yang mampu berjalan selama 20 jam, nilai itu sebenarnya boleh terbentuk dalam masa beberapa jam saja kalau ianya dalam bentuk praktis. Dan teguran boleh diberi oleh guru secara direct nak melantik ketua. Okey, sekarang ni kita ada 3 meja. Siapa nak jadi ketua meja pertama? Siapa nak jadi ketua meja kedua? Siapa nak jadi ketua meja ketiga? Siapa nak jadi ketua itu? Jadi semua orang diberi peluang untuk menjadi ketua. Jadi kalau mereka jadi ketua, kita beritahu okey, sebagai ketua bertanggungjawab walaupun dia tahun 1 atau tahun 2. Ini kita ada prefect. Saya nak beritahu ya, sekolah Finland tidak ada pengawas, tidak ada ketua, tidak ada apa. Sekolah di Australia tidak ada pengetua, tidak ada pengawas, tidak apa. Semua guru akan berikan peluang yang sama rata kepada murid dia. Oleh kerana sistem di sana berbeza. Okey, saya ulang sekali lagi ya. Sistem homeroom. Okey, di mana satu cikgu mengajar sekurang-kurangnya maybe 3 subjek. Kita, satu guru ajar satu subjek pun tak boleh buat soalan dengan baik. You bayangkan 3 cikgu mengajar 3 subjek. Jadi mereka ajar 3 subjek tu dalam bentuk yang dapat difahami oleh murid. Okey? Kita tak boleh katakan semua murid yang belajar di luar negara tu berjaya. Dan kita tak boleh katakan murid belajar di Malaysia gagal. Tetapi kita kena ada satu garisan standard untuk membezakan dia melalui team dan PISA. Dalam PISA kita merudum. Hanya 1% sahaja pelajar yang high achiever. Singapura 28 pelajar. Bermakna kalau ada 100 orang, hanya seorang saja yang cemerlang. Ini pun saya bimbang yang seorang ni ataupun yang 1% ni. Saya bimbang apa? Saya bimbang mereka ni kumpulan yang memang daripada keluarga yang mempunyai exposure yang banyak kepada anak-anak mereka. Sedangkan yang betul-betul produk made in KPM tak boleh menunjukkan apa-apa. Saya selalu katakan, kadang-kadang kita gembira satu pelajar, 2 pelajar dapat mewakili Malaysia. Kita tak tahu siapa, anak siapa itu. Pernah satu kes dulu, dia berjaya di peringkat antarabangsa. Ayahnya seorang profesor yang tentu membantu anak dia dalam macam-macam hal. Jadi kita nak buat macam mana? Kan? Jadi dia sebenarnya telah pun dilatih. Contohnya cakap bahasa Inggeris. Cakap bahasa Inggeris bukan kerana dia dapat cakap bahasa Inggeris di sekolah. Dia boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik kerana di rumah dia bercakap bahasa Inggeris. Jadi subjek bahasa Inggeris kat sekolah tak berjaya. 11 tahun pun tak boleh cakap bahasa Inggeris. Kan? Jadi kita nak suka macam mana? Berjaya 5 orang mewakili Malaysia, cakap orang putih macam air. Sebenarnya mereka cakap orang putih sejak lahir. Jadi kita nak kata apa? Tak, kita nak katakan produk KPM itu, kalau tidak ada kumpulan ini, apa yang tinggal kepada KPM nak dibanggakan? Maybe tidak ada. Jadi kita bimbang yang itulah yang kita kena sedar. Kita tak nak ambil itu sebagai satu yang menutup kelemahan kita. Okey, akhirnya bila kita bersaing sesama rata dengan dalam negara-negara lain, kita berada tangga yang ke-50-an, lebih bawah ke sana. Sedangkan kita negara yang saya kata kemudahan kita okey, negara kita pun okey. Kan? Dia kata kita berbilang bangsa. Kenapa tidak berbilang bangsa itu menjadi kita pandai cakap bahasa Inggeris? Betul. Kita tak boleh cakap Cina dengan orang Cina. Kita tak boleh cakap India, cakap Tamil dengan orang India. Jadi kita guna bahasa Inggeris. Kan bagus tu. Kan? Jadi kalau orang Finland, dia lebih cakap Finnish. Orang Denmark cakap Danish. Orang Switzerland dia cakap bahasa Switzerland dia. Dan Switzerland, saya pernah nyatakan, Switzerland dia ada lebih daripada 3 bahasa utama. Bahasa dia macam-macam, tapi dia berjaya juga. Jadi kita nak ambil alasan apa? Kita nak ambil alasan apa lagi kan? Jadi kita tak nak ambil alasan sebab apa yang mereka buat itu adalah suatu nilai murni dalam pendidikan. Okey. Kita telah melahirkan satu sistem yang menyebabkan ibu bapa ketagih exam. Ketagih tahu tak? Bila tak dapat exam jadi apa? Sin? Bila kita tak kita tak tahu nak buat apa. Kita pun high kan? Budak-budak ni nak buat apa? Tak ada exam ni. Sedangkan kat luar negara mereka tidak ada exam pun. Kalau ada exam pun dia pun tak perasan pada exam. Okey, yang ketara ada exam contohnya di UK. 2 tahun sekali mereka ada exam. Key stage.
itu pun mereka uji 2 subjek saja ataupun 2 disiplin, literacy dan numeracy. Kita ada Switzerland, kita ada New Zealand, kita ada Australia. Australia kita ada Nepal. Nepal pun uji 2 subjek saja. Yang itu uji literacy dan numeracy. Kita juga ada Switzerland, ada New Zealand. New Zealand uji 2 subjek saja. Literacy dan numeracy. Kita uji nampak tak? 10 subjek. Akhirnya ke depan kita tersungkur, ke belakang kita tak mampu lagi bergerak. Okey. Jadi walaupun kita berselawar dalam podcast ni, saya ini pertama kali saya diundang dalam podcast lah. Selalu saya tengok orang lain je dalam podcast kan. Jadi terima kasihlah kerana mengundang saya. Kami terharu. Sorry, kita terharu. Harap KPM lepas ni mungkin akan menjemput doktor untuk membantu juga sebagai satu auditor untuk silibus yang akan datang. Ini pun harapan saya kerana memang perlu ada perubahan dekat silibus yang kerana hari tu YB Menteri kita pun cakap kita boleh diskusi secara open untuk silibus yang akan datang. Jadi untuk soalan yang seterusnya, Doktor, bagaimana kita boleh memastikan semua pelajar termasuk yang mungkin kurang berkemampuan macam apa yang Doktor cakap mendapat akses dan manfaat daripada pendidikan STEM yang diperbarui ini? Kerana saya rasa macam apa yang Doktor kata, dia macam hanya untuk murid elit saja. Apa cadangan Doktor supaya KPM yang macam ni, sebenarnya orang yang paling bertuah bila kita mengajar sains dan matematik adalah mereka yang berada di kawasan-kawasan semula jadi. Bukan orang yang tinggal di kawasan elit. Okey, di kampung nelayan. Saya tunjukkan dalam saya punya Maxos. Di mana pelajar itu pergi ke pantai, bertemu nelayan dan akhirnya mengumpulkan macam-macam perkara untuk dibawa ke kelas berbincang. Bila mereka melihat sesuatu itu secara realistik dan mereka juga menghargai pekerjaan di sana, itu jauh lebih berharga. Okey, jadi akses itu bergantung pada tempat, tetapi bergantung kepada macam mana kita berfikir tentang sains. Kalau di tempat yang tak boleh akses pantai, okey, maybe kita boleh akses mall. Mall juga ada banyak perkara yang kita boleh belajar tentang escalator, tentang lift, okey. Tentang lampu, tentang aircon, okay, sistem parking, sistem, semua kita boleh belajar. Okay, orang yang tinggal di kawasan kampung, tanam padi, kan ada jentera, ada padi, maybe boleh macam-macam. Itu sebab Jepun pun bukan semuanya berada di bandar. Okay, sebahagian tu berada di kawasan kampung. UK pun sama juga. Bukan UK itu sebuah bandar. Bandar London dan beberapa bandar lain. In between tu, okay, saya pergi daripada London. Saya pergi London ke Lancaster. Lancaster tu kampung. Macam saya pergi Baling lah. Ataupun kalau kat Sarawak, saya macam saya daripada Sibu, saya nak pergi apa kat atas tu? Atas Sibu apa? Bintulu, ya. Bukan Bintulu, saya naik boat express daripada Sibu ke apa? Lebih kurang lah. Jadi itu adalah sains. Betul tak? Okey, jadi matematik. Kalau setakat tahun 1, tahun 2, tahun 3 lah, apa sangatlah matematiknya yang kita nak buat. Paling tidak pun kita nak mengira. Kita nak buat, semua tu berada di sekitar mereka-mereka. Jadi akses itu tidak timbul. Cuma bila mereka masuk ke sekolah menengah di mana perlukan amali, maybe di situ kita boleh bincang. Tetapi kerajaan bertanggungjawab menjadi kewajipan menyediakan perkara yang asas untuk semua sekolah yang bernaung di bawah KPM yang menjadi anak kepada KPM. Apa dia keperluan asas? Okey, kalau kita ada 6 makmal umpamanya, 6 makmal ni kena berjalan. Tetapi kalau ada sekolah yang lebih sedikit,
maybe PIBG-nya ke, maybe whatever lah, saya pun tak pasti. Maka mereka nak buat lebih daripada itu terserah. Tetapi jangan sampai perkara asas tidak dapat sampai kepada semua. Mereka di pulau bukan alasan. Mereka di tepi bukit bukan alasan. Selalunya sekolah di pulau tak banyak. Kan tak sampai 1,000. Di tepi bukit ke, di tepi danau ke, di tepi tasik ke. Jadi kena fikirlah macam mana kita buat satu penetapan. Sekurang-kurangnya satu bilik darjah contohnya ada 2 kipas. Contohlah kan, ini satu kipas dia ada. Ataupun apakah aspek keselamatan yang perlu ada kalau walaupun dia bangunan kayu kerana hal-hal tertentu. Bangunan kayu pun baik juga. Kan? Tetapi ada satu standard yang perlu jangan sampai wujudnya sampai 800 sekolah daif. Jadi macam tak kenalah, kita telah 66 tahun merdeka. Nanti orang kata apa, Dr. Oti cakap senang lah. Ini bukan soal senang cakap atau susah cakap, soal tanggungjawab. Jadi kalau sekolah yang baik itu semakin baik, kenapa sekolah daif itu kita macam pandang sebelah mata pun tidak? Akhirnya bila timbul isu, you bayangkan, saya pernah sebut, kenapa ada sekolah guru besar ada 2 aircon dalam biliknya? Ada guru besar di Sarawak ke yang tinggal dalam store? Kenapa itu berlaku? Kenapa ada pengetua itu pun pengetua itu berani bercakap sebab dia dah bersara, nak bersara. Kalau dia tak bersara, dia tak berani nak cakap. Jadi kenapa kita tak sebut benda ni? Benda ni benda asal. Saya bukan minta roket, saya bukan minta kereta api, okay, kapal terbang. Kita cuma minta perkara asas. Perkara asas tu ditentukan oleh KPM sendirilah. Okey, contohnya kita perlukan 3 makmal amali untuk tahun 6 amali untuk tahun 3 amali untuk tahun 1 untuk tingkatan 1, 4 amali untuk tingkatan 2. Okeylah, tak ada masalah. Tentukan sendiri. Kemudian pastikan semua sekolah. Kalau dia ada kelas sains, dia adalah. Katalah sekolah tu berada di kampung air. Tiba-tiba tidak ada aliran sains. Tak apalah. Tak timbul isu. Tapi sekolah yang ada aliran sains tapi tidak mendapat kemudahan yang sama dengan sekolah aliran sains di tempat lain, tidak boleh. Sebab tu sekolah jangan dikluster-klusterkan sekolah cemerlang. Okey? Pendidikan dia tidak membenarkan kluster macam tu. Yang boleh kluster tu adalah talent. You pandai main bola sepak, okey, you nak masuk sukan bola sepak, terserah. Oh, you pandai main badminton, you nak masuk sukan badminton, terserah. Tapi kita tidak boleh adakan satu sekolah yang berbeza-beza. Sekolah-sekolah cemerlang, kluster cemerlang. Okey? So kenapa kita buat macam itu? Untuk apa? Kita nak bangunkan negara, bukan mereka yang cemerlang itu saja yang bangunkan negara. Betul ke? Habis yang tak cemerlang tu pergi mana? Mereka tak pergi mana-mana pun, bekerja pun tidak. Sebab tu kita kena ambil pekerja-pekerja lain daripada luar. Okey? Jadi susun atur itu tak berapa kena. Sekolah sepatutnya menjadi tempat kita memandaikan murid. Pandai itu maksud apa, Sid? Pandai itu maksudnya kalau dia tak tahu mengeja, dia boleh mengeja. Daripada mengeja, dia boleh membaca. Daripada baca, dia boleh memahami. Tetapi proses tu maybe berbeza-beza. Tak apalah. Dia tak pandai matematik, dia pandai. Kita tak nak dia pergi sekolah, dia membenci pengetahuan. Dia membenci pendidikan. Dia kata sekolah tu menyusahkan dia. Sekolah tu menjadi beban kepada dia. Sebab tu banyak perkara yang cuba dielakkan di barat. Contohnya, mereka tak mahu peperiksaan itu dijadikan satu yang rasmi. Hingga pelajar panik. Mereka lebih suka menguji murid apa yang murid ada ketika itu. Saya bagi contoh rakan saya di Sweden. Okay, yang ada anak di sana, yang hantar anak di sekolah. Guru tidak akan beritahu, okay, besok kita ada ujian. Tak ada. So, cikgu dia bagi saja soalan. Jadi kalau pelajar tu boleh buat, maka itulah pengetahuan yang ada pada dia ketika dia sedang belajar sebelum ini. Kalau dia menguasai lebih, dapat markah lebih. Kalau tidak, dapat markah kurang. Dan markah kurang itu satu indikator guru itu terpaksa membuat sesuatu. Sebab tu mereka ada 2 guru satu kelas. Itu tujuan peperiksaan.
Tujuan perpesaan bukan untuk mengasingkan A masuk kelas cemerlang, tak. Tujuan perpesaan untuk memastikan maka yang tertinggal itu kita berikan support. Mereka yang berjaya itu kita berikan pengkayaan. Bukan yang berjaya itu kadang-kadang mak bapak je macam-macam pekerjaan yang bagus, pergi sekolah baik pula. Jadi itu bukan tujuan pendidikan. Barat yang kita kata kebendaan itu, barat yang kita anggap agamanya itu tidak menjadi keutamaan pun mereka ada nilai yang begitu murni. Compare kita yang mendakwa ada agama kat Malaysia ni dan meletakkan agama dalam Tuhan dalam kita punya falsafah pendidikan negara. Negara barat mereka tak kisah sangat pasal Tuhan pun. Okey, dari segi praktisnya mereka tidak begitu. Walaupun mereka percaya tapi praktisnya tidak begitu. Mereka bebas. Mereka kita katakan sebagai golongan sekular yang tidak masukkan elemen agama ataupun Tuhan dalam pendidikan. Kita masukkan elemen ketuhanan. Dalam kita punya dukun negara pun ada ketuhanan. Tetapi kita tidak semurni mereka. Kita tidak boleh menunjukkan empati. Okey, saya kata soalan salah, kenapa murid dapat kosong? Soalan salah, kenapa murid dapat kosong? Dan ini bukan berlaku hari ini. Saya dah beberapa tahun dah bagi komentar saya. Bayangkan kalau tak sampai soalan tu kepada saya. Oh, banyak pelajar dapat kosong kerana soalan yang salah. Bukan kerana mereka tak tahu. Jadi banyak perkara yang tak sepatutnya berlaku. Okey, kalau katakan cikgu mengajar, ada murid yang ada masalah keluarga, hasil daripada masalah di rumah, mungkin cikgu tak boleh sampai ke situ, kita boleh faham. Contohnya ada mak bapak yang bergaduh di rumah ataupun ada keluarga yang terlibat dengan dadah, kita tak boleh buat apa-apa. Tetapi yang kita boleh buat apa-apa ini pun kita tak mampu nak buat. Anak yang datang menyerah kepada kita untuk diajar pun kita tak mampu nak berikan soalan yang betul. Soalan itu adalah suatu daripada elemen utama dalam kita punya sistem pendidikan untuk menilai. Di barat, di negara maju, bila kita beri ujian supaya kita boleh beri intervensi. Kita kat sini beri ujian, nak tunjukkan ni dapat A, tak dapat A, sekolah sana, sekolah sini. Kita punya maksud itu tidak murni, tak semurni mereka. Lepas tunjuk pula pelakat A. Siapa yang mula membantah pelakat A itu? Saya dah sebut pelakat A itu untuk tunjuk apa? Kita tunjuk 20 orang dapat A, kita ada 200 orang yang kita tak boleh mampu mengajar mereka. Dan 20 orang ini tantang 10 daripadanya tu pergi tuition entah macam-macam benda. Yang kadang-kadang kita boleh katakan mereka ni maybe 60%, 70% yang membawa usaha mendapat A itu bukan daripada sekolah. Kita tunjuk pula A. Untuk apa? Sedang kita gagal. Tidak ada satu sekolah luar negara. Tidak ada satu sekolah. Ada berapa juta sekolah luar negara, negara maju. Berjuta-juta sekolah kalau kita kumpulkan semua negara maju ataupun 10 negara tertinggi dalam PISA. Tak ada satu sekolah pun buat perangai tunjukkan A tu. Tak ada satu sekolah pun buat perangai tunjukkan A. Kita kat Malaysia ni seronok sangat tunjuk A. Sebab apa? Kita nak menompang semangkuk. Oh, nampak 10 orang, 2 orang dapat A. Maka akulah yang hebat. Sedangkan kita tak pernah ambil kira mereka yang kita dah cicirkan dan yang tercicir. Okey, jadi cara berfikir itu. Oh, kita kena hargai dapat A kerana mereka berusaha. Habis dapat A itu tidak berusaha ke? Mereka tidak boleh kecil hati sebab mereka dapat C ataupun D. Sebab mereka memang tidak pandai. Sebenarnya mereka telah kecil hati sejak mereka tahun 1. Bukan ketika di kata 5. Tahun 1 lagi hati mereka telah dikecilkan. Naik tahun 2, tahun 3, tahun 4, hati mereka dah rasa macam lali dah. Mereka tak heran nak bagi A, bagilah. Memang aku ni tak pandai. Telah dikecil-kecilkan hati mereka sejak awal lagi. Anak-anak dia tak tahu nak sebut. Ayah, saya kecil hati lah. Dia tak cakap macam tu. Tapi ada juga ibu bapa yang tanya anak dia. Sampai anak dia kata, tak adil lah ya. Tak adil lah. Ya, dia kecil hati. Mereka tak tahu nak suarakan. Jadi kita orang dewasa mempermainkan perasaan mereka. Saya tak kata semua tu dapat A. Dan kita tak perlu orang dapat A pun.
Kita tak perlu orang dapat, kita perlu orang yang sanggup untuk belajar, bekerja keras, okey, dan memenuhi syarat-syarat untuk masuk ke universiti. Okey, ada orang tanyalah, alah dekat Jepun pun ramai yang bunuh diri sebab nak masuk universiti, belajar macam nak mati, bunuh diri. Itu satu pembohongan. Itu statistik yang betul. Malah ada statistik yang dikeluarkan, banyak negara lain lagi yang membunuh diri. Saya tanya, saya pergi ke Jepun, 4 kali saya ke Jepun. Okey, kenapa? Okey, orang Jepun, mereka bina karakter. Subjek belajar ada berlaku peningkatan sampailah mereka 6 tahun, lepas tu middle school 3 tahun, lepas tu high school. Masa high school itu ketika umur mereka 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun ataupun 18 tahun ataupun 17 tahun. Ketika itu baru mereka belajar bersungguh-sungguh untuk lulus masuk universiti ternama. Ada yang tak belajar pun, tetapi yang tak belajar tu mereka telah nampak kecenderungan dan minat mereka untuk jadi apa. Bukan semua pelajar Cina tu, Jepun pandai. Sama lah macam Malaysia juga. Mereka tu manusia. Tetapi mereka tidak dibuli perasaan mereka. Mereka rasa sama saja di antara mereka. Dan malah katakan saya dapat A. Banyak kali dapat markah penuh, tiba-tiba sin markah tak berapa banyak kan. Kita orang tak kisah. Sebab itu tidak di-highlightkan. Mak bapak tak kisah. Oh besok sin dia nak jadi podcaster. Kan? Tata duit dia lagi banyak kan. Dia minat dia kepada jadi podcaster. Usman ni jadi cikgu. Sebab tu. Jadi mereka tidak sangat meraihkan dalam konteks yang macam itu. Mereka meraihkan bakat-bakat ke mana anak itu nak pergi. Semua ibu bapa ingin anak dapat A. Dalam dunia ni semua dapat A. Tetapi penekanan A itu tidak menjadikan kita ketagih sampai kita rasa kecewa tak dapat A. Seperti A itulah yang menjadikan kita Perdana Menteri. Seperti A itulah menjadikan kita Menteri Pendidikan. Seperti A itulah menjadikan kita orang kaya. No. Tak. Jadi kita tak boleh fikir macam tu. Tujuan kita sebagai KPM tujuan kita untuk mendidik dan memandaikan anak-anak. Lepas tu kita channelkan dia kepada channel yang betul. Lepas tu serah kepada KPT untuk mereka menjadi pelajar yang mengkhusus dalam bidang tertentu. Kalau mereka tak mampu nak masuk, kita ada kolej-kolej yang sederhana pencapaian akademik dia, tetapi mereka banyak kemahiran. Kalau mereka tak nak juga, mereka nak bekerja sendiri, terserah. Tetapi mereka telah ada satu sikap yang baik. Sekurang-kurangnya mereka ada sikap melihat bahawa mereka itu setakat itu saja kemampuan mereka. Anak kita, dia tak rasa macam tu. Dia rasa aku bodoh. Sebab tu kerja macam ni. Tu pandai. Aku bodoh. Tak. Anak mak saya tak rasa itu. Dia rasa saya minat kat sini. Sebab itulah mereka tak kisah pun keluar. Masuk Cambridge, masuk Oxford. Lepas tu keluar. Mereka tak heran dah dapat akhirnya mereka menjadi jutawan, jadi billionaire. Walaupun contoh tu sedikit, tetapi sebenarnya banyak lagi contoh yang tak ditonjolkan. Yang kita nampak mereka yang popular saja. Yang tak popular pun mereka tak nak belajar, keluar. Jadi ada banyak elemen baik yang kita boleh belajar daripada negara lain. Banyak elemen baik. Okey. Kebersihan sekolah tanpa perlu janitor, tanpa perlu tukang sapu, tanpa perlu di seluruh sekolah di Jepun. Kebersihannya sehingga kita tak perlukan tong sampah di sekolah, tak perlukan tong sampah di mall, tak perlukan tong sampah di stesen kereta api, stesen bas, stesen taksi, di mana saja tak perlukan tong sampah. Jadi kita kalau tak capai peringkat itu pun, sekurang-kurangnya tak adalah buang sampah merata-rata. Pergi ke pantai penuh dengan sampah. Pergi ke sungai penuh dengan botol air. Pergi ke mana saja penuh dengan sampah sarap. Jadi pendidikan apa yang kita boleh bagi kepada anak kita? Dengan harapan mereka dapat A sahaja. Jadi maksud pendidikan tu sebenarnya sangat indah dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Tidak ada negara dalam dunia ni ada falsafah macam itu. Tahu tak falsafah di barat apa? Falsafah di barat adalah holistic education. Itu je. Kan dengan nama-nama yang berbagai lah. Tapi konsep dia satu je. Holistic education. Di Jepun pula dia corner sikit menjadi long life learning. Tapi tak ada lah individu, ketuhanan.
surat. No. Tapi implementasi mereka jauh lebih baik daripada apa yang dihasatkan oleh FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Okey ya. Okey. Sebelum you tanya saya jawab. Okay, you pandai cakap Usman, macam mana you nak cadangkan? Okey. Pertama, kita punya sistem kena ubah. Macam mana nak kata ubah? Okey, sistem di barat negara maju. Dia cenderung kepada bottom up, di mana guru itu adalah fokus kekuatan. Murid adalah sasaran pendidikan. Apa sahaja polisi, apa sahaja tindakan, apa sahaja gerak kerja, mestilah gerak kerja akan meningkatkan kompetensi guru dan dalam sama memberikan conduciveness, keselesaan belajar, kemudahan belajar kepada murid. Itu saja. Mereka tidak ada guru cemerlang. Kenapa mereka tidak ada guru cemerlang? Falsafah mereka apa? Okey, kata Sin mengajar kat sekolah kampung. Sebut satu sekolah kampung dekat kampung. Apa sekolah kat kampung kau? Kampung Serian, bagi satu kampung. Saya sebenarnya memang dekat kampung. Cakaplah sekolah apa? Sekolah Terpadu. Terpadu. Okey, sekolah terpadu je. Jadi katalah budak-budak sana tu anak-anak yang kita anggap sebagai kampungan. Betul tak? Kampungan. Jadi cikgu mengajar dengan teruk tahu, tapi budak tak dapat A. Kenapa tak dapat A? Sebab realiti anak-anak itu dia mengharapkan dapat sedikit cukuplah. Tapi guru telah bekerja keras. Guru yang tempat lain dapat anak-anak yang baik, juga bekerja keras. Anak dapat A. Dua-dua pihak ni bekerja keras. Yang kita nak nilai adalah dia punya usaha. Tetapi usaha ni boleh nilai tak? Tak nampak. Jadi bila tak nampak, kita buat satu assumption bahawa semua guru bekerja keras. Tak perlu kita agungkan satu dua guru. Kita kena hormati semua guru. Ada kalanya guru tu telah menghidupkan seorang anak yang maybe harapannya dah hancur. Dengan guru tu dia kata, okey cikgu, saya nak belajar sekarang. Jadi dia dapat sedikit lah, katalah dapatlah masuk universiti daripada dia tak masuk. Kan? Tapi dia tak dapat A lah. Yang itu sebenarnya pun satu kejayaan. Kejayaan ni bukan dapat A. Kejayaan ni adalah meningkatkan anak-anak itu garis. Okay, jasmani, emosi, intellectual, social. Jadi mana ada guru cemerlang, oh dapat banyak A, guru cemerlang. Sekolah dapat banyak A, sekolah cemerlang. Lepas tu lawan pula sama SBP. Mana boleh? Nampak. Very narrow-minded pemahaman kita tentang pendidikan. Okay. Kita bukan, negara ni bukan dibangunkan oleh kumpulan itu saja. Okay. Tapi dibangunkan oleh semua rakyat. Rakyat mempunyai hak yang sama. Ada kalanya katalah anak itu ada slow learner. Katalah saya CEO. Tahu tak saya CEO? Saya bayar 100,000 income tax setahun kepada kerajaan. Tapi anak saya slow learner. Kan? Maka anak saya tertinggal kat sekolah. Saya lah penyumbang yang terbanyak. Lepas tu diberikan latihan yang lebih sikit kepada anak-anak yang pandai. Sedangkan saya yang menyumbang banyak kepada kerajaan. Cukai saya yang paling banyak bayar. Jadi kenapa anak saya tidak diberikan perhatian? Dari prinsip lah. Sebab tu kita tak tahu. Jadi bila tak tahu, kita kena layan anak-anak itu sepatutnya sebagaimana dia perlu dilayan. Jangan sampai ada yang rasa tercicir. Susahlah. Memang susah. Memanglah susah. Apakah senang? Tapi dengan cara yang teratur kita buat, dengan pemikiran yang jelas. Okey? Menjadikan guru itu sumber kekuatan KPM dengan menjadikan murid sebagai sasaran untuk apa saja. Okey, kalau kita ada RM10, okey, sekolah kampung dapat RM7, sekolah bandar RM3. Sebab apa? Sebab sekolah bandar semua kemudahan hampir-hampir lengkap. Kampung tak ada, bagi lebih sikit. Ini tak, dah bising masuk surat khabar barulah nak buat bangunan. Itu mentaliti yang tak betul. Jangan sampai orang komplain baru nak buat. Okey, jadi kalau di negara contohnya Estonia, Finland,
dan juga kaum kerabat dia Sweden, Finland, negara Skandinavia, mereka menjadikan kanak-kanak itu sebagai istilah yang mereka guna dirajakan. Sebab mereka berhak mendapat itu. Sebab satunya mereka adalah bergantung kepada orang dewasa. Bila mereka bergantung kepada orang dewasa kena beri yang terbaik untuk anak-anak ini. Tak kisah anak siapa. You bayangkan tadika kat Malaysia. Puan minta maaf Puan, anak Puan boleh baca tak? Anak saya masih belum mengenal huruf. Minta maaf Puan, tadika kami hanya terima budak 4 tahun yang boleh baca. You boleh bayangkan tak? Itu bukan tujuan tadika. Dan budak yang boleh baca awal ni pun bukan semestinya dapat A pun kalau kita nak fikirkan macam itu. So macam itulah kan. So sebenarnya banyak. Jadi yang 2-3 hari ni saya tulis soalan. Soalan itu sebenarnya, okey, susahlah kita nak buat satu negara, okey, contohlah kan, buat soalan susah ke? Bila buat soalan, kita tengok soalan kan, okey, boleh buat, bagi orang lain. Orang lain kata boleh buat. Lepas tu bagi pada penilai. Penilai kata boleh buat. Tentulah soalan tu boleh buat. Ini tak. Tengok sekali je tak boleh buat. Mak yang tak tahu pun tak boleh buat ni. Soalan tentang apa? Tak tahu. Soalan tu tidak disemak. Soalan itu tidak disemak. Sedangkan menyemak soalan adalah satu daripada prinsip untuk memastikan dia itu objektif. Objektif bermakna soalan tu difahami dengan cara yang sama. Ini bukan nak faham cara yang sama. Soalan tu tak lengkap. Jadi tak boleh faham soalan itu. Ada soalan yang lengkap tapi kita susah nak faham. Itu kita masih boleh terima. Ini soalan tu memang tidak lengkap dan tidak sewajarnya diberikan kosong kepada murid. Jadi kalau itu pun you tak boleh buat, sebab setiap sekolah ada pengetua guru besar, ada penatia yang akan tanda tangan, pun masih boleh berlaku. Itu yang sampai dekat saya 7-8 soalan saja. Banyak lagi soalan yang saya tak nak komen. You bayangkan, satu soalan yang diberi kepada murid, sekolah tu ada 150 orang murid, 150 orang murid telah pun dianiaya. Bayangkan satu Malaysia, bukan soal satu guru buat kesalahan, 2 guru buat kesalahan. Dia tak boleh. Alah seorang curi apa salahnya? Kita ada 30 juta penduduk kat Malaysia ni. Tiba-tiba ada seorang mencuri, biarlah seorang je. Mencuri tetap mencuri, kesalahan tetap kesalahan walaupun seorang. Kenapa nak bising-bising pula? Kenapa tidak bising? Sebab benda tu berlaku sepanjang masa sampai kita tak pernah ambil kira sebelum ini. Lately ni lah baru kita kata, okey, memanglah dulu tidak ada medsos. Kita boleh buat kan ada medsos. Maknanya kalau dulu kita maybe kita sembrono buat soalan, amalan itu masih berterusan sebenarnya. Tetapi dengan kemunculan medsos, mak bapak boleh berkongsi, maka terkeluarlah perkara-perkara yang dulu kita memang buat tak tahu saja. Mak bapak komplain, tak apalah nak, tak apalah nanti akan datang buatlah baik. No. Mak bapak boleh redha dengan soalan yang salah. Tetapi prinsip pendidikan tidak boleh membenarkan itu berlaku lagi. Dan kepimpinan pendidikan mesti memasti dan bertanggungjawab dan beraccountability kepada apa yang telah berlaku. Senyap je, relax je, tak rasa apa je. Macam tu lebih kurang kan. Di Sabah dan Sarawak. Sarawak lagi dahsyat. Sekolah yang masuk jauh ke pedalaman. Kan? Jadi kita cuba fikirkan macam mana kita boleh menyesuaikan situasi sekitar dia supaya dia boleh jadi seorang ahli ranger yang bagus, bagi seorang seorang botanis yang hebat, seorang whatever lah sesuai dengan persekitaran dia. Kan? Takkan kita nak suruh orang nelayan anak nelayan yang tak pernah tengok pokok ataupun biarlah orang yang pelajar-pelajar yang faham pokok. Saya pernah dengar satu kisah di Sabah. Murid lagi pandai nama-nama ikan daripada cikgu sains. Sebab memang ikan kehidupan dia. Cikgu ni kan, cikgu ni kan, cikgu. Walaupun dia ikan tu bunyi tempatan. Tapi dia tahulah nama ikan tu. Kalau 10 ekor dia tahulah cikgu satu ikan pun tak tahu nama dia.
Ni Mm. kenapa ni? Ni kan ni cikgu, ni apa ni? Jadi maknanya budak tu ada knowledge.